bila kita bersama. Oh, handsome masuk Cantik, kacak cantik. bergaya. Cantik ya? Cantik Zik. Nampak? Bukan senang kita nak lipat baju ni. Lipat lengan baju ni. Dia kena betul-betul rapi. Aziz, tak baik tau menipu. Kenapa? Biasanya belakang kamera orang yang buat semua untuk Aziz kan. Oh, ya. Jangan cerita apa yang jadi belakang kamera. Tak bagi tahu. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua. Hari Sabtu. Ya. Hujung minggu yang baru Zik. Betul. Orang Kopitiam masih lagi bersama dengan Zack Mereka dan juga Haziq Husni. Sebelum ni orang cakap Januari lambat berlalu. Februari tiba-tiba tup-tup dah 26 Februari. 26 Zik. Ya. 26. 2 hari lagi habis bulan 26 Zack, nampak tak? Kan? Bila mula-mula kita cakap, lambatlah bulan 1. Tup-tup bulan 2 dah nak habis. Laju berlalu. Ada, Zack tengok dekat Twitter. Ada orang-orang kat luar dia tweet tau. Dia kata, alright, Januari, okey, bulan rehearsal dah habis. Ni bulan 2. Bulan 2 apa? Bulan 2 ni kira macam pre-live. Pre-live. Bulan 3 pun live. Pun dah nak habis Aduh, macam-macam lah cerita yang berlaku sepanjang minggu ini. Kita akan share satu persatu kejap lagi. Tapi sebelum tu kita cerita dulu pasal kes terbaru COVID-19. Dengan cara baru, diupdate 10 pagi. Esoknya baru akan update kes semalam. So ini adalah kes 25 hari bulan. 25 hari bulan belum. Semalam lah. Betul. Boleh kita kau tunjukkan kepada penonton kita. Baik. Sekarang ni kes tapi sebenarnya ini kes yang kita dapat semalam pukul 10 pagi. So maknanya ini 24 bulan punya kes. Jadi kalau nak tahu yang latest punya 10 pagi hari ni nanti. Betul. 10 pagi hari ni kita akan tahu 25 hari bulan punya kes. Betul. So ini 32,070 kes baru. Jadi ada beberapa berita terbaru pasal COVID-19 yang kita kena tahu, iaitu mengenai kontak rapat. Kontak rapat tak perlu kuarantin. Itu kata YBKJ. Tapi ada syarat-syaratnya. Ini syarat-syaratnya. Kontak rapat tu telah dia yang tidak bergejala. Betul. Lepas tu dah dapatkan 2 dos vaksin. Betul. Dan kira 18 tahun ke atas. Itu dah tak payah nak kuarantin lah. Tapi tetap kena buat RTK test pada hari pertama dan juga ketiga. Kena buat 2 kali Zik Betul. Tapi kalau ada gejala, kalau ada gejala, kena kuarantin 5 hari. Oh, kalau ada gejala lah. Tapi kalau dia tak berusia 18 tahun ke atas, tak terima vaksin lengkap dan bergejala, 7 hari. 7 hari. Maksudnya Aziz, bukanlah 100% tidak kuarantin ya. Tak, ini memang orang yang betul-betul tak bergejala, yang boleh untuk kuarantin sendiri, yang tak perlu untuk nak bagi tahu setiap hari apa keadaannya, dan 18 tahun ke atas dan dah dapat dos penggalak tu juga. Itu yang paling penting, dapatkan vaksin booster. Betul lah Zik. Lagipun saya rasa ramai orang dekat luar sana pun dah bijak sekarang Zik. Mereka pun tak adalah nak macam dulu kita tak fokus sangat tentang kebersihan ke, kita boleh sentuh sana dan sini ke. Tapi apa yang berlaku sekarang ni membuatkan semua orang menjadi orang yang baru. Ya kan. Zaid adalah orang yang baru. Hai. Ya. Ya, New American. Allah Rabbi. Okey. So jom kita tengok pula keadaan cuaca di Malaysia hari ini. Jom kita sama-sama saksikan sedekah payung sebelum hujan. Sebab itulah di kota Kuala Lumpur ribut petir. Baik, selepas Kuala Lumpur kita ke mana sih? Shah Alam pun dijaga ribut petir. Betul. Lepas Shah Alam kita ke Ipoh. Ipoh juga ribut petir Zik. Ya, tapi kalau dekat Georgetown pun sama juga ribut petir. Okay, kita tengok seterusnya. Alustar pun ribut petir. Rata-rata ribut petir Zik sebenarnya. Betul. Kalau kita tengok dekat Arau pun sama juga ribut petir. Dekat Kota Baru hujan dijangka pada hari ini. Di Kuala Terengganu pun hujan dijangka hari ini. Betul. Lepas Kuala Terengganu kita berangkat ke Kuantan pun hujan orang Kuantan duduk rumah. Johor Bahru kembali ribut petir. Dan seterusnya kita ke Bandaraya Melaka juga ribut petir. Maknanya selatan ni ribut petir banyak ni. Ya, Seremban ribut petir juga. Area selatan. Kuching cerah. Alhamdulillah. Dan terakhir sekali Kota Kinabalu diramalkan hujan. Jadi ini ramalan semata-mata Zik. Betul. Jadi kalau kita dah nampak dah kan, mendung je, bawalah payung pergi mana-mana. Tapi kalau boleh kita cuba elakkan untuk berada di tempat yang sesak, untuk tempat yang sempit, tempat yang ramai orang, supaya kita dapat elakkan diri kita daripada COVID-19. Betul. Sama-sama kita cuba, okey? Jadi hari ini topik
yang kita nak bincangkan, kita hold kejap. Oh. Sebab ada benda depan mata kita ni. Inilah dia. Inilah dia. Asyik boleh nampak tak? Sampai tu saya kongsikan kepada penonton di mana pada 22 Februari yang lalu, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTAK melalui Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN telah mengadakan Majlis Serlahan Seni Budaya JKKN 2022 yang bertempat di Auditorium JKKN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan di dalam majlis tersebut, JKKN turut memberi penghargaan kepada rakan-rakan media yang telah banyak membantu mempromosikan program JKKN sejak tahun 2019 sehingga kini. Di samping itu, terus menyokong usaha JKKN dalam melestarikan seni budaya. Terima kasih JKKN di atas penghargaan ini. Ya. Dan buat pengetahuan penonton juga, bukan Borak Kopitiam sahaja, tetapi Malaysia hari ini, wanita hari ini, Melody pun sama. Betul tak, Zik? Pun dapat juga kan. Itu kita punya penerbit tu, Abe Rose. Power back. Full lama. Ini dia. Dengar cerita pakaian yang dia pakai semasa ambil anugerah ni. Bernilai jutaan ringgit. Masya Allah. Ya, dia dapat sponsor. Oh, ni dia. Ni dia. Abe Rose. Memang handsome tuannya. Memang kacak, bergaya. Betul. Bayangkan. Produser kalau- kita kacak begini. Tak, kalau kawan-kawan sekolah dia tanya Abe Rose itu siapa? Abe Rose itu siapa? Ni, Muhammad Ros Abdullah. Tu dia. Nampak. Inilah dia plug yang kita dapat. Betul, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang menyokong Borak Kopitiam. Jadi apa kata kita tengok satu video? Ya. Ini kita ada satu video khas. Ada video Daripada JKKN. Jom kita saksikan. Alright, sebenarnya ada audio kat belakang tu tapi ada masalah teknikal sikit, tak ada suara kami lah yang terpaksa dikeluarkan kat sini sekarang. Jadi itulah dia penghargaan yang diterima. Jadi sejak kita buat Borak Kopitiam ni, Zaid, daripada hari pertama banyak penghargaan yang kita terima, tapi takkan terjadi perkara ni kalau tiada anda penonton Borak Kopitiam yang tengok kami setiap hari Sabtu Ahad di TV3, yang tengok kita dekat Facebook Borak Kopitiam juga. Terima kasih banyak-banyak. Boleh juga untuk anda terus komen dekat Facebook Borak Kopitiam untuk kita pun baca komen anda tu. Betul. Live di TV3. Betul. Tapi Zik, bila Aziz cakap macam tu, saya macam tergamam. Sebab yelah, Pejam Celik ni tahun ke-5 Borak Kopitiam kan? Dah 5 tahun. Iya, Zik. Rasa Betul. macam baru tahun pertama lah. Itulah pasal. Dah Aduh. 5 tahun. Jadi untuk hari ini, okey, kita letak hadiah ni kat sini. Tak boleh move on lagi ni. Kita nak cerita pasal topik kita pada hari ni. Okey. Awak suka laut? Saya suka laut Ke awak suka orang lain? Saya suka awak sih. Tak, laut saya sukalah. Maksud suka tu dia subjektif. Okey, saya suka awak- melihat, saya suka berada di atas laut. Okey, di atas laut tu maknanya awak naik jet ski ke, naik jet ferry ke, ski, betul, naik boat? betul. Jet ski, boat, yacht, macam tu. Maknanya semua benda pasal laut awak suka? Asalkan saya tak perlu masuk. Dah cukup. Kenapa tak nak masuk laut? Dia macam leceh basah, nak kena lap, nak kena mandi balik. Pasir masuk dalam Pasir, seluar. Tapi itu cerita pasal pasir masuk dalam seluar apa semua. Tapi ini kita nak cerita pasal hidupan laut. Indahnya lautan ni sebenarnya. Betul. Kalau pakai gear betul-betul, diving macam tu, Best. ngam. Yes. Memang best. Tapi sebelum kita cerita lebih lanjut pasal indahnya lautan ni, kita nak bersama dengan Dai Imran dulu. Wajib setiap Sabtu kita akan bersama dengan Dai Imran yang berada di Turki sekarang ini. Assalamualaikum. Oh, okey. Memang sekarang ni audio kita ada problem sikit. That's why lah kita tak berapa dengar suara Dai Imran. Dai Imran dengar suara kami? Clear, jelas. Okey, cantik. okey, Kita baru dengar suara Imran. Assalamualaikum Imran. Waalaikumsalam. Okey, kita Okay, khabar Imran, ni. hari ini pasal lautan. Seafood. Seafood. Seafood kan. Kalau kat Malaysia ni banyak kedai-kedai seafood yang menjual ikan dan hidupan lain dengan harga yang memang sangat-sangat berpatutan. Betul. Kan? Wah, cakap pasal harga berpatutan ni sebab ada juga harga yang beribu-ribu ringgit, betul tak? Macam terasa macam dekat workshop lah. Harga betutan. Okey, so Imran, hari ni kita nak belajar bahasa Turki berkaitan dengan hidupan laut. Okey Imran? Okey. Cantik. Kita So, mulakan. kita mulakan yang pertama. Yang pertama. Yang pertama mungkin boleh cerita memang perkataan basic lautan lah. Laut dalam bahasa Turki apa? Laut. Deniz. Dennis. Sedap juga kan. Wah, macam nama. Oh, maknanya nama orang yang Dennis tu masuk dalam laut lah.
Ya, itulah dia, laut. Laut. Okey. Itu laut. Dalam laut ni mesti ada ikan. Kalau ikan dalam bahasa Turki apa? Ikan dalam bahasa Turki, balık. Balık, kena sebaik balık. Balık. Oh, siapa ikan? Maknanya I tu dekat bawah dia punya tu. Sebab tak ada tu, tak ada tak ada titik, tu. tak ada titik. So bunyi dia I, balık. Tak ada titik, dia bawa fungsi Laut, Oh. ikan di laut. Balık di Dennis. Kalau kita nak cakap ikan di laut, kita akan cakap Dennis de balık. Oh, Dennis de balık. Kan, ikan di laut. Oi, Aziz. Asam di darat? Lah tanya asam di darat. Asam di darat. Okey, seterusnya. Tadi ikan. Tapi kalau ikan jerung. Kalau ikan jerung, Balık juga lah kot. sebab ikan lah. Kalau ikan, dia ada balık juga, tapi kita ke belakang, dia akan jadi kopek bala. Kopek, balık cakap pula. tu kena betul-betul. Okey, kopek, balık. O tu ada titik kan. Bila O tu ada titik, dia antara dan juga O. So mulut tu kita cuba buat mulut O, tapi O? cuba kita bunyikan Jadi dia akan bunyi jadi ke gitu. Kopek, balık. Kepek bala. Kopek bala. Kopek, balık. Kepek bala. Balık. G kat situ dia ada tanda, jadi tu silent G. So kita akan terus lompat. Kepek So bala. bala. Tapi dia tak ada K balık tu. Sebab dia ada unsur grammar, kalau kita gabungkan dua perkataan, K tu akan kita tukar jadi GI. G yang atas dia ni. Ataupun kita panggil sebagai Indonesia G. Okey, macam mana sebutan dia, Zack? Kepek bala. Kopek bala. Dia ada. Kau sebut tengok. Itu okey, itu ikan jerung. Okey. Macam mana pula kalau ikan paus? Kalau ikan paus, kita akan sebut balina. Sedap pula bunyi dia. Kenapa tak ada balık? Balina. Boleh je nak letak kat belakang tu. Tapi biasanya simple ni kita akan faham balina tu sebab dia tak payah gabung-gabung. Ni kalau jadi Kalau ikan jerung, kalau kita sebut kopek saja, itu maksudnya anjing. pula anjing laut dia apa? Dan ikan. Anjing laut dia apa? Dia bukan jadi anjing laut, dia jadi ikan jerung lah. Tapi kalau anjing, kan dia ada anjing laut juga. Dan laut dia tak boleh. dia lain. Kepek Denis. Kepek Denis. Khusus. So kopek dekat sini, kalau dia bersendirian dia akan jadi anjing. Kalau kopek bala dia akan jadi ikan jerung. Alright. Ui, menarik interesting. Okey, kan dekat dalam laut dia ada macam batu karang kan? Bukan setakat dekat dalam perut apa ni? Perut ada batu karang kan? Benda kencing semua. Dekat lautan ada batu karang. Cantik. Kalau kita dive, nampak batu karang yang cantik. Tapi dalam bahasa Turki, apa batu karang tu? Kita sebut sebagai merjan. Merjan. Ingat American. Ingat nama dia Zack Batu Karang. Itu lah. Dari saat sudah ni esok ni merkan. Bukan Zack American kan? Bukan, itu lain. Merjan. Oh, lega. Merjan. Ui, sedap ah. Okay. Zack Sebab C Merjan. tu dia akan jadi J. Okey. Macam kalau antara cerita famous dari Turki iaitu si Jin kan kita sebut si betul. Jin. Orang Melayu kena sebut si Jin. Ejaannya memang C tapi cara bacanya J. Jadi sebutnya si Jin. Si J. Cerita hantu pula disebut ni. Merjan. Okey, kalau ombak seterusnya? rindu? Ombak laut. Ombak laut. Rindu juga. Ombak laut sih. Ombak laut. Ombak laut kita sebut sebagai dalga. Dalga. Alright, kalau kita nak suruh orang jaga kebersihan laut kita. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Kita akan cakap Dennis Lerimizi Temis Tutun. Temis Tutun. Dennis Lermizi. Temis Tutun. Oh, enak banget ni sebutannya. Dennis Lermizi, Temis Dennis Tutun. Lerimizi tu dia jadi laut kita lah. Kalau laut saja Dennis Ler lah. Laut-laut kita. Laut-laut. Kita nak jaga banyak laut ni. Oh, Dennis. Sebut Dennis Ler. Tapi bila kita sebut laut kita ni, kita akan sebut Dennis Lerimizi. Temis ni bersih. Tutun ni jaga. Jadi Dennis Lerimizi, Temis Tutun. Tutun tu jaga. Temis tu kebersihan. Temis tu kebersihan. Cantik. Faham. Oh,
Cuba try, Zack. So kalau kita just nak cakap jagalah kebersihan, kita cakaplah Temis Tutun. Temis tutun. Temis tutun. Temis tutun. Temis tutun. So itulah dia bahasa Turki kita hari ini berkaitan dengan lautan. Jadi kepada anda semua yang belajar dengan kita hari ini, dapatlah kita belajar benda baru, iaitu nama Zack bukan Zack American tapi Zack Merjan. Oh, selamat. Okeylah, bolehlah. Alright, terima kasih banyak-banyak dari Imran. Semoga terus Sama-sama, Nasyakul ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah Guru Syurush. Guru Surush. Jadi itulah dia bahasa Turki bersama Dai Imran. Setiap minggu kita akan belajar bersama Dai Imran yang berada di Turki sekarang ni pun. lama-lama kan bila kenal Aziz kan. Aziz sebenarnya orang Arab Kenapa pula? Macam tahu bujung tadi cakap Bukan, kita ulang apa yang Dai cakap. Tapi macam dah biasa. Muka-muka macam ni kan muka biasa kat sana kan. Awak nak cakap muka saya kat mana ni? Dekat Turki lah. Dekat Turki. Ingat dekat jalan Raja Laut? Bukan. Okey, Itu jadi bukan gitu. Kita nak tunjukkan kepada anda kenapa kita belajar bahasa Turki ni. Sebab apa? Jom kita tengok. Ferhat, sana teşekkür etmek istiyorum. Beni ölümün kıyılarında dolaştırıp çok şey gösterdiğin için. Bir daha karşılaşır mıyız bilmiyorum. Şu an kafam karma karışık. Belki de çok pişman olacağım. Ama söylemeliyim. Sen çok büyük bir yalanın içindesin. Siap Bengaz Times setiap Sabtu 2 petang di Yasmin TV3. Itu dia Yasmin. Yang anda kena tengok di TV3. That's why kita belajar bahasa Turki untuk kita faham apa yang diperkatakan dalam cerita tu. Kau mesti tak tahu cara sebut kan? Bukan, teringat kalau macam ada dubbing bahasa Melayu, macam tu lah bunyi dia nanti. Itu dia. Itu apa dia masa itu kan? Jadi kejap lagi kita akan terus belajar pasal hidupan laut. Betul. Apa pun, kita rehat dulu. Kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Tajuk kita untuk hari ini adalah hidupan laut. Slow sangat keluar dia. dia. Yang paling kelakar. Zack tahu je sebenarnya tak suruh buat, tapi buat juga. Tapi tak Sebab apa, Zack. sayang. Itu dah bersporting. Okey, jadi hari ini cerita pasal hidupan laut. Yep. Anda mungkin suka laut. Tapi kenapa anda suka laut? Anda boleh komen dekat Facebook Borak Kopitiam. Mungkin sebab idea masin. Kan? Mungkin sebab suka pasir, suka lari-lari. Dan mungkin pantai. anda suka lukis. Lukis, betul, suka tenggelam, suka tanam diri dia dalam pasir tu. Mungkin. Tapi mungkin anda juga suka dengan hidupan air masin. Seperti ikan-ikan ini yang berada di depan kita sekarang ni. Jadi kita bersama dengan Encik Ahmad Zafri Zaimi yang akan kongsikan dengan kita mengenai hidupan air masin tapi dalam akuarium. Betul. Jadi Encik Zafri mungkin boleh ceritakan dulu macam mana cara untuk kita menjaga ikan air masin ni dekat dalam akuarium. Macam mana kita nak teruskan kitaran air masin tu? Sebenarnya penjagaan dia tak berapa rumit. Simple kalau kita tahu knowledge dia, cara kita set up dia dengan maintenance dia. Tapi sekarang ni resource kita banyak. Kita nak buat research dalam Google ada, dalam YouTube ada, semua senang. So penjagaan paling basic dia, kita jaga dia punya kemasinan air. Nak jadikan dia masin tu. Kita sendiri yang jadikan masin tu kita macam akan buatkan jadi tu masin. Kita akan tiru air tu macam mana kita dalam laut. Sebab benda tu memang kita asal dari laut kan. Korang dari laut, ikan dari laut. Itu masin semula jadi. Masa semula jadi. So kita nak tiru macam mana dia semua jadi dengan bawa dia ke rumah. Ini kira masin tiruan lah. Yes. Okey, ni saya nak tanya, macam kalau tengok akuarium kat depan ni nampak macam akuarium biasa kan. Tapi mungkin sebenarnya ada kelebihan. Apa perbezaan akuarium air masin dengan akuarium air tawar? Perbezaan dia dari segi setup. Akuarium ni lah. Setup dia ada spesifik untuk air masinnya dengan air tawar. Dari segi equipment. Okey. Lagi banyak kan digunakan? Dia lebih banyak, dia lebih orang cakap high end punya barang lah. Macam tu.
Itu pun tempat letak macam Ni. Milo Tower. Macam pergi restoran. Bang nak Milo air bang. Boleh buat. Beza yang keluar buih je lah. Boleh buat? Boleh buat. Beza Boleh keluar pakai buih. dia. Eh, Tapi apa? tapi Zaid kena ingat. Bila sedut tu rasa masin. Tak payah letak tu kan. Auto masin. Ini boleh buat konsep ni. Duit. Duit, fikir bisnes. Okay. Ni kita panggil protein skimmer. Ini salah satu equipment untuk kita jaga tahap kebersihan air masin tu. Inilah mesin dia. Oh, dia lah kawal. Dia akan kawal. Dia akan kita letak dalam satu panggil filtration untuk orang panggil sump tank, salah satu filtration dalam sistem air. Alright. Okey. Kita akan letak dia, kita akan on dia akan keluar bubble sini. So apa yang benda kotor dalam cup ni, So kita boleh buang lah. kita akan weekly buang ke, tengoklah kalau kotor sangat kita buang. Kita akan cuci, Okey. just cuci sini je. Tapi Ini function dia. Kalau air tawar, kita nak cerita pasal perbezaan air tawar Okey. dengan air masin. Air masin, betul. Okey, sebab nampak macam macam benda yang kita kena jaga kalau pakai betul. air masin ni. Tapi mungkin Cik Zafri boleh ceritakan sikit perbezaan akuarium untuk hidupan air masin dengan hidupan air tawar. Okey. Contoh saiz akuarium. Saiz dengan ketebalan akuarium itu sendiri. Oh, ni tebal eh? Kalau macam ni dia lebih pada basic saja. Ni Dia tak kecil ada je ni masalah, kan? Kecil je. Kalau untuk saiz 2 kaki ataupun 3 kaki ke atas tu, dia punya saiz ketebalan dia dah memang main peranan. Sebab lagi tebal dia punya thickness cermin tu, dia akan control temperature dalam tank tu. Lagi bagus sebenarnya lagi tebal. Lagi bagus. Tapi Cik Zafri kan, bila yelah, ada macam kesukaran sikit, cabaran tak? Perbezaan nak jaga akuarium air masin. Cabaran tak nafikan ada juga Dari segi apa? dari segi penjagaan air. Berapa kali tukar tu? Sebabnya permulaan kita set up tu tank, kita running air. Permulaan 3 bulan tu kita akan struggle dengan condition dia. Kita akan struggle nak dapat betul-betul dia punya par reading dia. Posisi dia tu. Posisi reading yang betul yang kita nak. Sebab dia setiap air ni dia ada reading dia. Kita just follow je. Tapi tak dapat 100% tak apa, tapi just orang cakap dalam range dia. 3 bulan. Kita nak dapat reading yang macam tu yang orang kebanyakan dia akan jadi struggle sikit. Dia kena ada add-on machine ni, dia kena beli ni, dia kena tambah tu, tambah ni. Ada kalau kat rumah ada spesifik tempat tak yang macam dia tak boleh letak, contoh dekat langsir sebab kena matahari ke? Betul. Ada juga. Dia sebab bila kena matahari ni kita tambah dengan lampu, dia akan dipunca panggil algae. Itu hijau tu. Yang hijau tu. So dia akan mengganggu sikit lah. Itu je. Jadi tempat yang sesuai nak letak akuarium ni kat mana? Kalau kita sendiri nak jaga, nak letak dekat rumah hidupan air masin ni. Sebab kita buat ni sebagai decoration rumah, salah satu decoration yang sesuai dekat hall lah. Kecuali kalau bini tak marah. Okey, nak letak mana? Dalam Kalau tak bilik. marah tu. Bawah katil. Bawah katil sih. Jangan letak bawah katil. Tak boleh eh? Sebab kau tidur bawah tu hidupan laut. Oh, tak boleh. Takut kalau tak sotong naik atas. Tapi betul, betul ada section tertentu lah. Sebab bila kita buat maintenance tu, dia agak messy. Kadang air, kadang lantai. betul. So jadi tempat yang kita senang kita nak buat maintenance. Rumah yang berkapet tak boleh lah. You mau berkapet, better alih je lah kapet tu. Itu je lah. Faham? Okey, jadi kalau mereka yang nak mula untuk pakai akuarium Air masin hidupan ni. air masin ni kan. So untuk jaga air dia, contoh air yang hidupan air tawar mungkin kita kena tukar. Betul. Kita kena change sendiri kan, alih ikan, kena buat itu kalau manual. Tapi yang untuk air masin ni macam mana? Adakah kita macam biarkan dia sebulan baru tukar ke? Air tu? Air sama juga, lebih kurang kita macam mana pun kena tukar, ada pertukaran air, ada weekly cleaning, still ada. Cuma mungkin gap kita tukar air tu kalau boleh kita jarakkan. Sebab bila kita setiap kali tukar air, kita celup tangan, kita mengganggu ketentraman kora dalam tu. Kalau boleh kita nak elakkan. Lagi satu, penggunaan garam. Kalau air tawar ni kita tukar air macam tu je, tak tambah apa. Ini kita pakai garam. Okey. So bila pakai garam, kita ada waste kat situ. Okey, Zafri. Jadi saya ada satu soalan. Saya yakin penonton-penonton kita pun nak tahu. Contohlah macam berlakunya algae tu, yang hijau tu kan. Adakah kena start balik proses yang 3 bulan tu ataupun dia boleh tukar-tukar macam biasa je? Tak payah, bila ada itu normal dalam kita main dalam hobi aquarium ni. Tak kira air tawar ke air masin ke, cuma ada step-step dia kita nak tackle benda tu. Ada yang pakai chemical, ada yang manual, ada yang just buat maintain. Selalunya paling senang kita control pertukaran air ataupun water change. Kita bagi dia bersih balik atau penambahan
macam bakteria. Ada step kita nak tackle benda itu normal, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita tengok yang kat dalam ni sekarang ikan ada Nemo guys. Dalam ni ada Nemo. Tak bunyi langsung enjin. Memang tak bunyi kan mesin dia kan. Betul kan? Memang dia diam, memang tenang. Ini boleh letak dalam bilik pun. Tapi selain daripada ikan, apa lagi hidupan laut yang kita boleh bela macam ni? Kalau banyak coral, starfish ataupun tapak Sulaiman. Patrick. Patrick. Orang panggil Patrick. Patrick. Siput-siput. Siput. Shrimp. Siput. Shrimp. Ada boleh lah macam-macam benda lah. Boleh lah. Cuma kita kena tengoklah benda tu sesuai tak kita nak campur sekali. Ada certain kita boleh ni campur ni, kadang ada yang certain tak boleh. Wrestling ikan dalam pun tu. sama. Bukan semua ikan kita boleh letak sekali. Orang kata yang geng. Yang geng ataupun yang friendly. Ada yang jenis predator tak boleh lah. Kalau Nemo kena ada dori. Itu pair dia. Predator? Ada. Contoh macam ada yang shark pun ada juga. Ada akuarium macam ni? Ada. Tapi tak adalah besar Tapi ni. dia besar sikit. Besar lah. Dia besar. Tapi dia anak shark. Saya nak Dia shark gedu-gedu. Soalan serius. Piranha tu pun boleh tak? Ada. Boleh lah. Untuk freshwater ada juga player yang main piranha. Ini sesuai lah untuk Memang bela ada. piranha. Tu dalam Malaysia ni kita pelbagai. Macam-macam. Dari ikan imported daripada Brazil, daripada Wow. Tiba-tiba rasa nak set up satu kat rumah. Kan? Untuk set up ni berapa perlu? Yang paling basic lah. Yang ni kita paling basic lah. Ini paling basic Haziq 10,000. Jangan letak harga tinggi. Nanti WhatsApp. Tapi serius berapa kalau macam ni standard? Kalau basic macam ni dalam 200 hingga 250. Dengan ikan? Boleh dapat dengan ikan. Sebab ikan macam ni tak mahal pun untuk saltwater. Wow, murah. Ini paling basic. Tapi penjagaan dia lain lah. Cuma dia punya untuk kita nak penambahan dia limited. Dia tak boleh ikan banyak. Dia coral pun kita tak boleh letak coral yang cuma basic coral. Dia kena letak yang high end lah. Cuma dia satu je. Dia satu. Saltwater dia penjagaan dia senang. Tank dia kalau makin kecil dia agak sara kita jaga perimeter. Dia lagi besar lagi senang. Okeylah, petang ni kita set up. Tapi abang kena Cik Zafri kena cerita dekat pembantu dia lah, sebab pembantu dia akan buat semua. Bawa cakap siapa yang jaga je ni? Siapa nak jaga? Nampak malas sangat ke saya ni? Banyak duit dia spend kat situ. Baik, terima kasih banyak Cik Zafri. Kepada penonton-penonton pada Kopitiam yang mungkin nak kenal Cik Zafri atau nak menimba ilmu, mungkin boleh kongsikan Facebook atau Instagram. Facebook boleh like di page Kimi Reef Aquarium Rawang. Wah, nampak dah dekat dah dengan rumah mak saya. Dekat je Rawang. Dah boleh dah tu. Di Bukit Beruntung. Ya. Bukit Beruntung Ini kat mana? Rawang kat mana ni? Rawang dekat area nearby orang cakap bus stop. Bus stand Rawang, Bandar Dekat Rawang. bus stand Rawang. Guys, situ apa kata anda dapat belajar lagi mengenai macam mana kita nak bela akuarium hidupan laut ni. Anda boleh untuk belajar bersama dengan Cik Zafri. Boleh follow Facebook tadi. Dan insyaAllah kalau anda ada apa-apa punya pertanyaan, boleh tanya dengan Cik Zafri. Datang di situ. Tak beli tak apa. Kita share knowledge, kita guide, kita consult macam mana nak buat. Kalau ada minat ke apa benda ke, datang je. Saya akan datang. Pasti. Alhamdulillah. Saya akan cuba untuk set up satu kat rumah supaya anak-anak belajar. Betul. Anak-anak belajar. Dia selalunya ayat first anak. Betul. Kita nak start apa-apa anak-anak ni. Kita anak-anak. guna nama anak. Alang-alang kita dah beli susu dia semua. Guna dah. Really kan? Jadi itu dia. Encik Zafri, terima kasih banyak Encik Zafri. Sama. Sekarang ini kita nak tengok pula trivia hidupan laut dalam. Jom tengok apa yang dalam laut ni. Lautan adalah habitat kepada pelbagai bentuk hidupan termasuk haiwan, alga, virus, bakteria dan haiwan. Hampir 3/4 daripada permukaan bumi adalah lautan. Di dalamnya terdapat banyak habitat marin yang berbeza dan menjadikan khazanah alam yang patut dilindungi. Hidupan laut yang pelik dan unik wujud di dunia ini antaranya obo-obo laut dalam Bentocodon adalah obo-obo yang unik dari laut dalam dan dijumpai pada kedalaman 750 meter di bawah paras laut. Makhluk ini mempunyai bahagian atas bulat yang berbentuk loceng dan hanya berdiameter 2 hingga 3 cm.
Warna loceng yang pekat kemerahan dipercayai dapat melindungi diri daripada dikesan oleh pemangsa. Sekiranya ia lutsina, cahaya daripada haiwan makanannya akan terpantul dan menyebabkan pemangsa lain senang untuk mengesan haiwan unik ini. Nama makhluk luar biasa yang hidup di kedalaman lautan misteri ini adalah jerung goblin. Benar-benar sesuai dengan rupanya. Haiwan berbentuk merah jambu, berbadan gempal dan insang yang kecil ini terkenal dengan moncongnya yang memanjang dan rata. Rahang makhluk ini sangat menonjol dengan gigi yang tajam, cukup menjadikannya pemangsa yang sangat kompetitif di perairan gelap dan dalam. Ketam lobster, udang kecil, sotong dan ikan kecil antara makanan bagi haiwan pemangsa ini. Gurita Dumbro atau Gurita teleskop adalah dua sotong yang terdapat di kedalaman laut yang gelap. Makhluk ini hidup dalam kedalaman sekurang-kurangnya 4,000 meter di dalam laut. Pada kedalaman yang begitu besar, hampir tidak ada sumber makanan bagi sotong gurita yang menyebabkan ia akan kekurangan kantong dakwanya. Dinamakan sempena watak Disney Gajah Dumbo, gurita ini sebenarnya kelihatan seperti watak filem animasi yang menarik. Cacing zombie sangat terkenal dengan tabiat makan yang melampau. Makanan cacing ini adalah tulang haiwan lain termasuk makhluk laut terbesar di dunia iaitu ikan paus. Cacing zombie betina mempunyai panjang sekitar 2 inci, manakala cacing jantan mempunyai saiz mikroskopik dan hidup sebagai parasit dalam tubuh cacing betina. Cacing ini mengeluarkan bahan kimia dan membawa bakteria simbiotik yang membantu mereka mencerna tulang dan memakannya pada masa yang sama. Makhluk ini sangat penting bagi habitat laut dalam kerana membantu membersihkan dasar laut. Sebenarnya banyak hidupan yang unik dan menarik masih lagi wujud di lautan. Apa yang penting, kita perlu menjaga lautan kita agar hidupan dan makhluk ini kekal wujud di dunia. Tenang kan bila kita tengok hidupan laut ni, dan kalau kita tengok tu kita rasa macam nak pergilah, nak tengoklah hidupan laut tu. That's why lah hari ini kita belajar banyak pasal hidupan laut. Tapi sebelum kita belajar pasal hidupan laut, kita kena belajar pasal zakat dulu. Ada benda yang kita perlu keluarkan zakat. Antaranya pelaburan. That's why lah kita nak belajar hari ini dengan Ustaz Haji Ahmad Husni Abdul Rahman, iaitu pengurus unit syariah Pusat Pungutan Zakat Mawib. Ya. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Tuan Haji. Tua benar nampak ni. Al-Fadil Ustaz Al-Fadil Tuan Haji. pun panggil beru je. Okey, Ustaz, mungkin kita nak ceritakan sikit pasal saya cakap tadi, pelaburan. Ya. Apa-apa investment perlu untuk keluarkan zakat? Ya. Dengan investment kita tu. That's why kita nak belajar hari ni, dan daripada pelaburan tu mungkin Tuan Ustaz boleh terangkan sikit. Pelaburan apa je yang kita kena keluarkan zakat ni? Sebab selama ni saya tak pernah pun macam tu. Okey. Terima kasih Haziq, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bila kita story pasal zakat ni, pertama sekali yang kita kena faham, harta apa yang kena keluar zakat. So dia ada sifat-sifat harta yang kena keluar zakat. Contohnya kalau kita kata rumah, kereta, kalau kita pakai sendiri, walaupun berjuta harga rumah tu, walaupun berjuta harga tanah tersebut, walaupun berjuta harga kereta, tetapi untuk kegunaan sendiri dia tak kena zakat. Okey. Tetapi apa-apa sahaja yang mendatangkan keuntungan, mendatangkan hasil. Sebab tu dalam satu kaedah fiqh sebut kullu malin namin fa huwa wi'a'un lizakat. Setiap harta yang berkembang, bila berkembang jangan tengok perut. Setiap harta terus pegang perut. Setiap harta yang berkembang dia adalah tabungan kepada zakat. So anything yang mendatangkan keuntungan, yang mendatangkan profit, yang mendatangkan contoh daripada hasil sewaan dan seumpamanya, semua itu subject to zakat. So kita kena beza antara kegunaan peribadi dan perkara yang mendatangkan hasil. Alright. Jadi kalau kita cerita pasal perkiraan adalah keuntungan tu yang perlu dikeluarkan zakat ataupun keseluruhan jumlah pelaburan tu. Okay. When we talk about investment, bila cakap pasal pelaburan, bila bercakap pasal semua ini berkaitan dengan perniagaan. When you invest in something, you invest in company. Kita melabur dalam company, kita melabur dalam perniagaan. Jadi apa-apa sahaja yang bersifat pelaburan dan seumpamanya, zakatnya perlu dikira berdasarkan daripada keuntungan dicampur dengan modal. So let's say kalau kita nak kira macam sekarang ni orang melabur yang paling
famous sekali ataupun paling kita panggil paling seksi sekali pelaburan tu ASB. ASB lah. Untuk semua orang lah. Okey, istilah paling seksi tu digunakan bukan tabu tapi seksi sebab semua orang suka. Semua orang suka. Ya, maksudnya begitu. ASB ni selalunya orang kata ASB ni kena dari sudut dia punya dividen saja ke? No, kita akan kira daripada dia punya pelaburan pokok campur dengan dividen. Contohnya pelaburan pokok 200,000. Kita baru ni dapat ASB declare 5.5 katakan. So dia punya keuntungan dalam 11,000. So zakatnya 200,000 campur dengan 11,000, 211,000 kita darabkan dengan 2.5%. So dapatlah zakat dia 5,275. Bukan cepat congak pasal dah tulis. Okey. Saya kagum macam lajunya, macam kalkulator. Macam kalkulator tapi pasal dah tulis, bukan dah tulis, dah kira awal dah. Kira awal lah. So jadi maknanya total 200 walaupun dia gunakan ASB loan. Soalan ni bagus. Kalau dia gunakan ASB loan, maka ASB loan ni dia ada cara kira yang lain. Okey, ASB loan ni kita kena tengok sama ada dividen dia digunakan untuk membayar semula loan ataupun financing yang dia buat, pembiayaan yang dibuat ataupun tidak. Kalau dia tak guna untuk membayar semula financing, maka pokok tak kena sebab pokok tu berada dalam kita kata pembiayaan. Selagi mana belum pinjaman lah tu kira pinjaman pembiayaan. Kalau kita refer kepada Islamic banking, dia kena guna istilah pembiayaan. Kita tak boleh guna istilah pinjaman sebab dia akan mendatangkan riba, ada isu riba di situ. Tapi kalau kat sini kita kata pembiayaan financing. So financing tu dia ada tenureship dia ada tempoh matang dia. So after tempoh matang tu barulah semua tu tadi kena. Tapi untuk dividen tetap kena sebab dividen tu kita boleh enjoy. Kita boleh ambil. Faedah untuk kita. Keuntungan tu lah. Keuntungan tu kita boleh ambil. Yang pokok kita tak boleh usik. Sebab tak boleh usik itulah yang tak kena zakatnya. Kalau ASB loan maknanya faedah tu je yang kena. Dividen tu sahaja yang kena. Okey, so dividen tu kena tengok. Kalau dividen tu guna bayar balik financing, habis tak adalah zakat ataupun kurang nisab tak kena ada zakat. Tapi kalau dividen tu lebih nisab, maknanya melebihi nisab kita tahun ni RM20,391. Okay. So kalau lebih nisab, ada lebihan yang melebihi nisab, so kena zakat. Tapi apa-apa pun kita semua kena tengok harta yang ada dekat tangan kita lah. Maknanya campurlah semua ASB dividen, yang simpanan bawah bantal, yang simpanan dalam tadi akuarium bawah bantal kan, bawah kantin mana-mana lah yang mana kita letak. Campur semua tu, yang tu semua tu dianggap yang mana kita punya. Yes. Kita kena keluarkan zakat. Tapi kalau sebelum ni kita tak keluar, kena qada tak? Betul, kena qada zakat tersebut. Kena qada Ya. Wow. Kena dah semayang tak tinggal kena qada. Puasa zakat pun kena juga. Zakat pun kena Wah, banyak kena kira ni yang mana mungkin tak pernah tahu. Pelaburan perlu untuk kita keluarkan zakat. Masa ni lah kita pergi je ke PPZ sebenarnya. Untuk kita belajar dan kita dapat tahu lebih lanjut macam mana cara untuk kita keluarkan zakat terhadap pelaburan kita. Jadi mungkin Ustaz dah ambil peluang ni untuk menyeru kepada mereka penonton Borak Kopitiam sekarang ini untuk menunaikan zakat. Bukan setakat zakat pelaburan, zakat pendapatan, zakat wang simpanan, semualah Ustaz. Okey. Yang pertama sekali kita kena lihatlah kategori harta yang ada kat tangan kita. Sekarang ni sudah banyak harta, sudah ada kripto, sudah ada macam-macam lagi. Jadi kita kena tengok dan kita kena semak apakah kita ni diwajibkan zakat ataupun tidak. Dan mudah sahaja anda boleh layari www.zakat.com.my ataupun anda boleh telefon kita 13885757. Dia lain sikit kalau nak macam wow shop. Macam wow shop dia macam tu lah. kalau nak sebut nombor telefon dia tu. Dia tiba-tiba je bertukar kan. Ni kaunter dia. Ni kaunter kita dekat Syamilin. Ni nombornya. Ni nombor dia zakat www.zakat.com.my. Kalau untuk ujung tahun kita ada YN zakat 2000. Yang ni untuk 2021. Kalau tahun ni nanti 2022 lah. So kita boleh pergi ke website, boleh hubungi kita boleh tolong taksirkan, boleh datang kaunter, boleh call, ada WhatsApp, ada door to door, macam-macam. Boleh. Nak bercakap dengan Ustaz direct pun. No problem. Boleh, no problem. Ustaz ada di situ? Ada, insyaAllah. Ada lah kat mana-mana. Ada kat mana-mana lah. Tapi jangan lupa call. InsyaAllah. Alright, terima kasih Ustaz Haji Ahmad Husni Abdul Rahman, pengurus unit syariah PPZ Mawib. Semoga dipermudahkan urusan kita semua untuk menunaikan zakat. Ingat, dalam rukun Islam ada menunaikan zakat tu. Betul. Wajib ya. Jadi Ustaz, itu saja hari ini. Jadi kita belajar sambung pasal hidupan laut juga. Betul. Itu menarik tu. Menarik Ustaz ya. Duit simpan bawah akuarium. Okey, kita kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam.
sekarang ni Zaid nak berkongsikan kepada anda. Saksikan perlawanan penentuan tempat ketiga Piala AFF bawah 23 antara Laos menentang Timor Leste pada jam 4.50 petang ini dan perlawanan akhir Piala AFF bawah 23 antara Thailand menentang Vietnam pada jam 8.20 malam ini. Siaran langsung di TV9 dan Astro saluran 149. Ya, anda boleh tengok sekarang bola di TV9 tau. Baru orang kata football is back dekat TV9. Tapi ini, depan mata kita ni, Zack. Ini apa benda ni, Zik? Selalu kita tengok kereta kontrol. Ini bukan kereta kontrol ni, Zik. Ini boat kontrol. Betul ke? Betul ke sebutan dia? Boat kontrol? Boat kontrol. Sebab kalau kereta kontrol kita panggil kereta kawalan jauh kan. Tapi ini boat kawalan jauh. Boat Ya, kawalan jadi hari ini kita bersama dengan Encik Muhammad Fairuzan Mustafa ataupun Encik Uzan dan juga Encik Abu Syazwan Azmi. Yang nak tunjuk ke kita ni antara boat kawalan jauh ni yang ada, dan ini saya rasa terkesima. saya tak pernah tengok lagi boat kawalan jauh. Dia macam mewah, biasanya kecil Saya ada ingat yang macam saiz kereta je dia buat kan. Tapi ni besar ni. Ya, sebab kalau scale betul pun kan memang dah besar. Yang racing macam ni pun dah 56 kaki. So bila kecilkan scale pun masih besar lagi. Masih besar. Ini kira dah paling kecil lah boleh buat ni. Paling kecil. Ini dah paling kecil boleh buat. Jadi Uzan memang daripada kecil minat ke atau macam mana tiba-tiba boleh tiba-tiba ada minat hobi yang macam ni? Okey, dia sebenarnya saya dari kecil lagi pun saya memang minat Boat. Minat benar lah kata. Kocak air. boat tu. Kocak air tu. Saya memang minat. Kecil-kecil dulu saya pun pakai motor dash apa semua. Lepas tu ada kawan-kawan nak RM2, RM5 saya jual je. Ini kad kolah ni. Ini dulu kad kolah ni. Kad kolah air. Saya dah start. Okey, jadi macam Syazwan pula? Saya start minat baru tak baru jugalah. Bermula tengok video mula-mula. Mula tengok video. Tengok Bukan video. join Cik Uzan. Selepas tu. Lepas tengok video. Lepas tengok video, lepas tu beli dulu yang kecil-kecil. Try main, syok pula. Lepas tu Layan lah. Okay, tapi that's all lah. Hari ni kita nak belajar untuk tahu mungkin ini buatan sendiri. Mungkin anda pun nak belajar cara macam mana kita nak buat boat kawalan jauh ni. Apa je yang diperlukan, Cik Uzan? Okey, yang kat sini kita mostly yang macam ni dan yang macam tu, yang tu kita import. Okey. Jadi kita import sebab skill macam ni kan untuk kita lebih kepada high performance punya. Ini memang racing high punya. performance lah. Ini memang racing lah. Untuk racing punya. Yang ni bukan untuk racing, ni bukan tapi ni. yacht jelah. Kali ni kita buat Ni semua untuk racing. untuk Ni semua buat racing. sendiri. Kita buat sendiri semua. Buat sendiri. Bercakap pasal racing depan mata kita sekarang ni. Ada piala, guys. 2 piala besar ni. Ini kira menang racing lah. Menang racing. Menang racing. Menang Nampak? Johan Petaling Jaya. PJ ni nombor 1. Dekat PJ kira Cik Uzan. International. Yang ni international. International. Asia. Asia Ya. Boleh tak saya nak pegang je? Boleh. Nampak? Tengok. Ui, open 2014 tau. Okey, maknanya bot yang depan kita ni bukan bot biasa-biasa. Satu bot ni biasa nak ambil masa berapa lama untuk siap? Okey, kebiasaannya kalau satu boat kita ambil 3 mol, 3 acuan, kita boleh siapkan dalam masa 3 hingga 4 hari. So mana 3-4 hari untuk Tak lama tak lama. Tapi proses untuk buat dia datang daripada macam ni, kosong macam ni, lepas tu kita nak kena install macam ni, lepas tu spek tu cita rasa customer. Macam mana customer nak? Dia boleh custom lah. Boleh custom, ikut cita rasa dia. Kalau customer datang. Okey. Kan? Cik Uzan, saya datang nak fight Cik Uzan. Tapi Cik Uzan ada buat kalau friendly match macam tu ada. Saya sebetulnya orang macam tu saya enjoy. Sebab dia spirit, saya nak dia punya spirit. Saya bukannya sifat takut, tak. Saya akan bagus lah. So, spirit. Dia punya spirit tu Tapi kalah confirm. Kita kalah, Valentino pun pernah jatuh kan. Tapi kalau jatuh sekali, bangun 3 kali dek. Betul. Jadi mungkin Abu Syazwan nak ceritakan juga antara pertandingan sebenarnya yang pernah tim masuk selain daripada 2 di depan mata kita ni. Kita pernah menyertai World Championship di Abu Dhabi. Dan selain 2020 je. 2020. Lepas tu Sebelum Covid. International memang banyaklah di Sarawak, Indonesia, Brunei. Tapi sebelum pergi international tu ada national.
Ada international. Pertandingan tu peringkat nasional ramai ke yang join? Ramai. Okey, Almost yang paling 300. sukar sekali sewaktu di peringkat nasional, mana nak lawan susah? Mana? Dia kita punya sebagai racer kita tak boleh set mind susah. Kita ajar macam tu. Kita sebagai racer kita tak boleh ajar susah. Tak boleh. Kita kena tengok dia punya kebolehan. Kita pun boleh sebenarnya. Bot yang sama. Bot yang hampir sama. Cuma untuk champion ni dia ada banyak sebab. Dia ada banyak macam skill, kelajuan. Sabar tu penting. Sabar tu penting. Sabar apa benda pun kita kena sabar sebab nak buat ni. Nak buat ni bukan senang kan. Kita nak upkan performance tu bukan senang kan. Kelajuan tu. Ya, tapi design, adakah design dia memainkan peranan? Okey, kalau kita tengok design dia lain-lain ni. Ada yang macam Captain Man. Ni bergantung pada kategori. Dia macam ni kita panggil katamaran. Apa dan? Katamaran. Macam V tu mono. Ni mono. Dia ada satu tanduk macam ni kan. Ni kita nama dia mono deep V. Okey. Kalau yang ada dua tanduk depan macam ni, nama dia katamaran. Kalau ada kepala macam ni pula, itu nama dia F1. Ada F1. F1 pun kita F1 ada. bot kawalan jauh. F1 bot kawalan jauh. Kita ada banyak model sebetulnya. Ini tajuk Susun ni. memang penuh. Ni cara nak masuk track. Jangan tercocok. Tajam lah. Okey, ni yang warna hijau ni. Ya. Okey. Ini untuk control anak saya. Pada baling kontrol. Okey, saya kontrol. Laju dia. Ini dia kata kocak-kocak air tu. Ini yang tak boleh tidur kan. Pernah terlajak pergi darat tak? Lost control pernah. Lost control pergi darat. Laju ya. Ini macam lagi laju daripada bot biasa je ni. Yang ni top Memanglah speed. kecil. Yang ni top speed kita boleh dapat dalam 129. 129 top speed below 3 second. Kita boleh dapat. Okey, jom lah kita angkat satu bawa pergi kolam luar boleh? Jom. Kenapa Zack? Awak dah duduk atas ni ke? Kan, nampak menarik tu. Rasa Ya. tak guna terpegun kat TV kalau boleh buat live kan. Okey, macam ni. Dekat atas ada lopak air. Ya. Kita boleh bawa? Tak sempat. Tak sempat. Ni lumba kan? Ni lumba kan? Ini kita lumba. Okey, ni masa lumba. Ini masa kita lumba. Yang start lambat tu Tak, rasa dia sayang bot dia. Ya. Tak Yang start lambat ini play safe. play safe. Dia ada strategi. Jalan terus je? Jalan terus. Ada kamera tak? Ke memang tengok daripada... Tak ada. 100% dari sini kita kena fokus. Mana bot kita? Ada stage untuk Kita ada pilot stand kan. Kita fokus bot kita. Yang mana bot kita? Kalau tersalah bot, tersalah ada bot, muka sendiri lah. balik awal lah. Nampak macam boleh terbalik ke bot dia? Ya, boleh terbalik. Kena pandai kawal Itu yang lah. kita masukkan tadi. Skill dengan kelajuan tu kena balance lah. Faham. Wow. Jadi kalau ada layangan orang baru nak join, Anak-anak best ni. tim Encik Uzan dan juga Encik Syazwan. Okey, dia untuk join benda ni kita macam ada training. Kita ada training dia untuk stage ke competition, kita ada training. Training tu kita biasa main di Cyberjaya. weekend lah. Weekend lah. Sunday macam tu kan. Weekend ada training. Kena serius nak main, main betul-betul. Kalau tak nak main, tak payah habiskan duit. Kalau tak ada komitmen. Jangan habiskan duit. Pasal komitmen kenapa? Satu ni berapa? Okey, yang ada kat sini pun kita ada yang paling murah 2,500 hingga kat sini tak ada 11,000. Tapi 11,000 dia? kat kedai kita ada 2,500 ke 11,000. Ya. Jadi betul lah apa Encik Uzan cakap, kalau nak join kena betul-betul committed. Betul. Kan dah spend duit takkan tak Betul. betul committed kan. Nak Betul. masuk pertandingan nak menang duit juga. Jadi macam mana kita nak jumpa Encik Uzan kalau orang tu memang dah ada dah committed dah. Ya, ini yang saya cari selama ini. Boleh WhatsApp atau Facebook kita punya page Uzon RC dan boleh join lah, boleh DM lah. Boleh DM. Boleh direct terus DM Tu, saya. dekat situ pun ada button WhatsApp. Boleh Yes, tekan untuk boleh WhatsApp. betul. Ya, senang je untuk join ni. Ya, Tapi betul. yang susahnya untuk betul-betul committed. Training tu lah, training tu. Untuk serius. Ambil masa lah, ambil masa. Jadi terima kasih Encik Uzan, terima kasih Encik Syazwan. Untuk apa yang dikongsikan ini, saya pun baru first time tahu pertandingan bot kawalan jauh ni. Nanti Roger lah. Nanti dah kumpul 11,000 saya datang. Oh, ouch. Okey, Zik, nak tanya. Kalau Aziz biasa pergi laut kan,
Kalau Haziq paling menanti-nantikan suasana kat laut tu bila? Dia tanya apa yang kita nantikan, Cik Uzan. Waktu laut. Cik Uzan dia siapa? Ustaz Zuan? Saya Selain daripada sunrise. Sunrise tu matahari naik kan? Saya kalau turun laut, saya yang tu. Kalau awak tanya orang buat ke mana jauh, betul lah. Okey. Kalau Haziq? Saya tengok sunset. Wah, romantik kan? Romantik kan? Kena. Jom, ada benda pasal sunset kita nak kongsikan ni. Cantik ke? Cantik sangat. Sebagai talian kita ada Encik Razali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak bila photoshoot gambar-gambar sunset ni? Sebenarnya saya shoot sunset ni kalau tak silap saya semenjak tahun 2012 lagi. Berminat setelah teruja lah melihat gambar kawan-kawan yang shoot sunset, nampak sangat indah dan menarik, dan sejak itu saya cuba untuk belajar bagaimana kaedah untuk shoot sunset. Selalunya untuk mengambil gambar sunset ni semasa bila masa yang sesuai tu sebenarnya? Waktu yang sesuai biasanya waktu petang dan lebih kurang lepas asar lah, pukul 5. Encik Razali sendiri selalunya pot mana yang menjadi pilihan? Saya lebih suka pot yang ada pantai dan juga tasik. Adakah dia punya lens tu berbeza dengan kita ambil gambar biasa? Lensnya memang perlu pelbagai sikit lah untuk memudahkan proses merakam gambar. Kalau untuk landscape mungkin kita perlukan lens wide, ultra wide angle untuk merakam pemandangan ataupun panorama yang lebih luas ataupun detail. Jadi mungkin kalau untuk merakam subjek lain kita perlukan lens mungkin zoom. Sepanjang gambar ni kan mungkin ada gambar yang paling cantik dan mencabar. Gambar yang paling cantik dan mencabar ialah semasa shoot sunset di Pergunungan Rinjani. Antaranya adalah Pergunungan Gunung Berapi Rinjani dan di Bromo, Indonesia. Untuk shoot sunset di situ mencabar kerana terpaksa berjalan kaki ataupun hiking selama beberapa jam. Kalau tak silap saya 10 jam lebih kurang. Ditambah pula dengan cuaca yang sangat sejuk dan juga berangin. Jadi di situ memang meninggalkan kesan. Tapi walaupun letih pun, tapi bila dah tengok sunset tu yang memang subhanallah memang cantik, jadi terubat segala keletihan dan juga kepayahan yang baru dilalui tadi. Rakan-rakan lain yang lain pun memang dah tersadai dekat dalam kemah dah. Tapi saya masih lagi bersemangat lah untuk melayan sunset dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Kalau macam sunset ni, macam mana kita nak invest? Shoot gambar sunset ni sekiranya cantik lah, sekiranya momen tu menjadi ataupun hasil yang baik, memang boleh dijual. Biasanya boleh dijual dalam laman web ataupun stok image yang terdapat. Seperti contohnya macam iStock Photo, Dreamtime ataupun Shutterstock. Ada banyak lagi lah. Selain daripada itu, gambarnya boleh juga di print kan atas canvas dan boleh dibingkaikan dan bolehlah digantung di sudut di ruang tamu ataupun sebagainya. Kalau macam satu keping gambar tu berapa ringgit selalunya? Harga dia punya range? Bergantung kepada saiz dan juga material untuk framing dan sebagainya. Jadi mungkin ada dalam RM200, 300 hingga ke ribuan ringgit. Kalau macam Encik Razali sendiri pernah menjual ke hasil-hasil tangkapan gambar sunset tu? Alhamdulillah memang pernah dijual, tapi dalam stok image sekadar hobi sebagainya. Tapi ada juga yang minta di print atas canvas dan dihantar kepada mereka. Apa yang menariknya mengambil gambar sunset ni? Ya, memang sangat menarik dan kadang-kadang mencabar juga. Kerana setiap sunset tu tidak sama sebenarnya, momennya tidak sama. Mungkin hari ini momen dia agak kurang, mungkin mendung kan. Ada kalanya sunset yang berapi-rapi kalau istilah ni memang berapi-rapi. Jadi kalau dapat sunset begitu memang sangat syahdu dan rasa teruja dapat merakam momen-momen begitu. Dan bagi saya ia juga adalah satu terapi sebenarnya, terapi untuk siapa yang memilih untuk fotografi sunset ni sebagai hobi. Terima kasih banyak Encik Razali atas perkongsian tentang photoshoot sunset ni. Semoga memberi inspirasi kepada orang lain nak menggambar momen yang penting di sunset contohnya. Terima kasih Encik Razali. Okey, sama-sama. Wow. Cantik sangat-sangat matahari Saya terbenam. rasa lain macam lah tengok matahari terbenam dengan Haziq. Dengan mata Haziq yang penuh coklat. Okey, sebenarnya ada makna Zack cakap macam tu. Kenapa Zik? Sebab kita tengok matahari terbenam tadi bukan berdua je. Tapi berempat. Pula. Wah, dengan karamel. Wah, itu dia. Tapi yelah, kita ada 2 orang dulu kat sini. Ya, sebenarnya karamel ada 5 orang. 5 orang. Ya, ada 5 orang kita Okay, semua. hari ini kita ada Eka dan juga Pili. Ya.
yang merupakan vokalis dan juga gitaris. Betul. Yang tak ada? Yang tak ada kita punya bassist, kita punya drummer dan kita punya keyboardist slash rappers. Ikin, Naimi dan Fafa. Lima orang. Yang tadi Lima yang orang. Haziq ada cakap sebelum kita start tadi, yang kata Iman Troy sebut pasal pilih apa dia? Tak tahu cerita tu. Iman Troy buat lagu teman tu pasal dia. Kenapa? Ya, aku pilih-pilih lagi. Pilih. Okey, ini. Aku pasal dia. Alright. Okay. So, Caramel Band. Nama dia bukan caramel penonton-penonton dia caramel. Melting. Dia melting, dia cair. Dia Dan dia band tau. Dia bukan vocal group, dia adalah kita orang band. Sebab memang ada gitar apa semua. So, rock ke, pop rock ke, ataupun metal ke? Okey. Sebenarnya kita membawakan dulu-dulu lah kalau mengikut individu. Saya minat more tu hard rock dan berbeza-beza. Dan bila kita tengok industri muzik sekarang ni tengah in pop rock. So kita buat lagu pop rock untuk pendengar-pendengar yang ada sekarang ni. Perempuan susah nak cari. Buat pop rock ni okey lah. Okey. Dia pencipta lagu. Ayuh. So dia tengok macam, saya ada lagu untuk awak. Oh ya? Nampak. Kejap, betul lah jap. Buat PR orang, manager. Okey, so untuk lagu yang terbaru ni, lagu tu pop rock lah. Pop rock, betul. Dicipta oleh? Dicipta oleh Acoy dan Oja. Acoy Flow 88? Acoy Flow 88 dan Oja GV. Wah, memang betul-betul bikin wang lah Acoy sekarang. Acoy memang Okey, macam mana boleh tertubuh Caramel Band ni, nak tahu? Siapa punya idea? Sebenarnya kita orang kawan, kita orang rapat, tapi kepala dia sebenarnya memang Acoy lah. Acoy lagi? Acoy sebenarnya. Acoy lah. Kita bawa dia. Tapi kita orang sebenarnya memang kawan. Cuma kita tak pernah bekerja sekali. Kita tak pernah satu stage sekali. Pernah berborak-borak je lah. Eka berkawan dengan Pili, dengan Ikin. Kita berkawan. So dengan Acoy pun memang berkawan. Dengan Acoy pun berkawan. Dan yang tercetus ni idea macam, Acoy cakap, jom kita buat band. Korang boleh buat band ni. Keren ni. Tu sebenarnya kena tanya Acoy kot. Mungkin dia datang seru malam tu. Jadi kita call Acoy. Dah block lah nombor. Dah block je. Kan? Tak orang berpikir ni kita macam tu memang. Ini semua ni prop je. Okey, so lagu baru tajuk Tara. Tara. Bukan Tara. Bukan, Tara. Apa maksud dia tu? Tara. Bukan tak. Tara. Oh, Tara. Surprise. Bukan. Oh, Tara. Tara, tak ada. Tengok balik lirik tu kita masuk kat lirik tu dia tulis Tara Guna. Tara Guna punya lelaki. Ya. Itulah. Merujuk kepada ex-boyfriend kita orang yang ex-boyfriend. Wah, dia siap ramai ex dia. Makin panas ini studio. Wah, dia orang gembira. Yalah, tengok. Kita dekat sini dah. Tapi sebenarnya lagu pasal Tara tu. Boleh ha? Lagu pasal Tara tu dia merujuk kepada lelaki yang dia ada girlfriend tapi dia mulut manis, dia masih lagi nak try perempuan lain. Dia sweet talker yang tak puas dengan seorang. Jadi macam lelaki yang tak guna macam tu. Lagu ni sesuai untuk Zaid pula. Zaid dengar. So video klip dah ada kan? Dah sudah. Siapa pelakon dia? Kita orang lah. Yang lelaki tu. Perempuan ada. Yang lelaki Tara Guna tu. Ini music video dia. Lelaki tu. Harley Quinn, itu yang tak ada. Harley Quinn tak ada. Harley Quinn yang tak ada hari ni. Oh. So siapa yang jadi Joker? Yang ada Harley Quinn kan? Ada. Okey, basis ada tu. Wow. Oh ni Caramel Band loading. Wow. Okey. Music video ni buat berapa lama ni kah? Buat makan bulan juga sebenarnya. Lama. Makan. Ya. 3-4 bulan ada macam tu. Tak campur editing lah campur. Tapi kan kalau tengok sebab sekarang ni kita tahu ada grup banyak grup wanita yang ada. Bila orang nak samakan lah Caramel dengan yang lain. So apa jawapan Eka dan juga pilih-pilih lagi? Bagi Eka, benda tu Eka rasa mungkin kebetulan je, kebetulan. Konsep lain. Konsep mesti lain kan. Mungkin gerak, kalau kita gerak kiri, orang lain semua mesti gerak kiri, gerak kanan semua gerak kanan. Ni hero dia. Ni hero dia. Inilah lelakinya. Ambil ke? Ni yang Tara Guna. Dalam video dalam video klip lah, dalam video klip. Tapi kat luar betul-betul baiklah. Baik je orang dia. Kita sambung balik cerita pasal tadi, band tadi. Okey, cerita benda tu Eka rasa kebetulan je. Tak ada sama dengan orang sebab kalau nak kata pakai pegang pistol, sebab time tu kan kita sekarang ni tengah top dengan gamers kan. Jadi
Takkanlah bila kita orang buat, kita orang kata, korang buat game, korang ikut kita orang juga. Tak, sebenarnya. Sebenarnya ikut konsep masa kini. Iya, betul. Kita ikut apa yang tengah viral sekarang kan, apa yang tengah trending sekarang. Macam itulah. Tidak ada apa yang baru di bawah matahari Allah. Gitu. Alright. Tak, tapi betul lah kan, bila kita tengok balik kan, Caramel Band ni kan, kira satu, dah lama sebenarnya. Kalau dulu kita ada Coklat. Yang macam band yang dia punya vokalis dia wanita dan sebagainya. I Am Nita pun. I Am Nita. Tapi ada lelaki. Betul. Tapi ni semua full. Perempuan semua. Ya, itulah kelainan dia. Susah tak nak kerjasama ni? Maksudnya antara ahli-ahli. Ya, betul. Oh, tak adalah. Kalau kita orang dekat dalam grup tu, dalam muzik tu kita selarilah. Cumanya kalau tu semacam pakaian ke apa, tu mungkin ada berbeza sikit. Tak nak kali ni kita perform, kita jangan pakai skirt, kita pakai baju kurung macam tu. So ada yang tak nak, dia yang nak. So begitu sajalah. Tapi adalah argument tu ada. Adalah ada. Kita orang okey je. Argument tu membuatkan lebih rapat. Yes. Ya, betul. Kan. Yang lagi macam sayang menyayangi. Betul. Jadi kalau macam semua peminat-peminat kan yang baru macam Caramel ni alah comelnya. Best saya tengok video klip ni. Nak cari kat mana? Okey, kalau nak tengok kita orang punya video klip. Kalau penonton. Kita bagi tahu apa penonton cakap. Silakan. Yang WhatsApp kita ni. Okey, kalau nak tahu kita punya video klip boleh tengok dekat YouTube Rusa Music. Boleh tengok dekat IG kita orang juga, dan kita orang punya Facebook, semua kita orang dah post dekat semua social media. Betul. Ya. Type je Caramel situ, nanti keluarlah apa-apa kita orang. Tapi dengar macam logat Sabah kan? Eka sebenarnya bukan orang Sabah. Orang KL kan? Eka orang KL. Eka lahir kat Gombak, membesar dekat Kajang. Sekarang Okey, dah. Takut bagi tahu rumah pula si Mak. Nombor rumah. Okey, jadi Caramel, thank you. Caramel akan bersama dengan kita sampai habis kejap lagi sebab nak perform lagu Tara. Yes. Tapi sebelum itu, kita buat apa dulu? Buat apa? Kita rehat dah, Amri. Asyik rehat. Tadi kita sambung je. Berehat. Kembali selepas ini dah Borak Kopitiam. Lagi macam ni yang kau nak? Masya Allah. Are you ready, kids? Aye, Captain. I can hear you. Aye, Captain. Live in the pineapple under the sea. Wow, hari ini kita berada di atas bot sekarang ni. Ini orang panggil bot percintaan. Bot percintaan dah. Ya, kita bersama dengan dua orang sekarang ni. Kita ada Encik Azhar dan juga Encik Azhar. Encik, silakan Encik Azhar. Dan Hil Husaini. Azhar Hil. Saya terbantu. Encik Misbahuddin. Okey, jadi okey, mana kamera yang nak ni? Sekarang ni kalau kita nampak sekarang ni, bot ni sangat besar berada di perkarangan Sri Pentas. Betul. Kita nak tunjukkan kepada anda apa di dalam bot ni. Okey. Mungkin ada yang tak pernah tengok bot, Encik Azhar. Jadi hari ni kita tunjuklah dekat penonton Borak Kopitiam apa yang ada dalam bot ni. Nama bot ni apa? Phoenix. Mana datang nama Phoenix tu? Itu nama company lah. Nama company mudah kan? Sebab bot kan selalu orang bagi nama kan. Ada yang bagi Laura, ada yang bagi nama Intan. Okey, Cik Azhar kan, bila sekarang hari ni segmen kita pasal laut. Jadi kita nak tanya, bot yang sesuai ni macam mana yang boleh jalan atas laut ataupun semua jenis bot boleh? Okey, bot yang sesuai di tengah laut ni sebenarnya bot yang cukup besar lah. Maknanya ada kelulusan daripada Jabatan Laut apa semua, baru boleh kita bawa ke laut. Sebab dia melalui proses pemeriksaan dan sebagainya lah. Okey, dan kita gelarkan ni bot rekreasi. Bot rekreasi, ya. Rekreasi apa yang kita boleh buat? Ini lebih pada rekreasi memancing. Memancing dan island hopping macam itulah. Maknanya tak ada tempat duduk yang apa? Tertutup apa semua tak ada kan? Ni ada hopping ni. Ada open lah macam ni. Alright. Jadi mungkin Encik Azhar nak ceritakan juga, kalau dah naik bot, dia kena ada peralatan keselamatan. Ya, betul. Bukan setakat boleh naik terus seperti itu. Betul. Kan? Dia kena ada peralatan keselamatan. Apa yang kita kena guna? Okey, kita punya life jacket. Okey, kita punya life jacket. Jadi semasa sebelum naik bot ni kita kena pakai life jacket dulu. Sebelum naik Sebelum naik kita kena pakai life jacket dulu, dah pakai baru kita boleh naik atas bot. Okey. Yang itu. Yang pertama life jacket satu. Life jacket pertama. Oh, maknanya itu paling utama. Itu paling utama. Tapi ada macam-macam jenis life jacket. Kita yang ada panjang ni apa? Okey, yang ni kita letakkan di apa ni? Di apa sinilah di pinggang. Yang ini cuma kita pakai untuk disangkutkan di Cik Misbah kita. Cik Misbah lah yang akan tunjuk. Sangkut sini. Masuk. Okey, masuk jantung, betul? Masuk tarik.
Masuk. Sebab life jacket ni dia menggunakan gas. Okey. Secara automatik bila kita jatuh dalam air, gas tu akan valve dia akan terbuka dan gas tu akan hembungkan ni lah. Dia menggunakan gas. So dia macam mana kita nak gunakan gas tu? Gas tu dia ada dua. Satu automatik, bila dia kena air, dia ada sensor. Bila dia kena air, dia akan sendiri terkeluar. Keluar gas dan dia akan terbuka lah. Okey. Ataupun kalau just in case kalau sensor ni dah lama tak guna, rosak, you boleh guna manually. Tarik lah macam naik kapal terbang. Betul. Okey, itu antara peralatan paling utama lah. Jadi kalau kita memancing, selalunya kalau pakai macam ni selalu panas. Jadi ada yang satu lagi jenis, dia sangkut di pinggang. Kena sangkut kat pinggang. Sangkut di pinggang. Sangkut di pinggang. Okey, jadi Encik Azhar. Ini peralatan yang kita perlu gunakan. Ini yang perlu. Tapi apa perkara yang dilarang untuk kita buat? Over excited, mungkin terlalu excited berada di atas bot, kita buat perkara yang dilarang. Apa perkara yang dilarang kita kalau berada di atas bot? Bila kita dah pakai semua peralatan keselamatan, dilarang berada di tepi bot semasa bot berjalan. Duduk di tempat yang disediakan. Okey. Kena duduk di tempat disediakan. Oh, kalau naik apa-apa pula, ferry ke bot ke apa ke? Memang disediakan. Maknanya you tak boleh, dia untuk boleh berjalan sana jalan sini tak boleh. Takut dia akan jatuh, dia panggil dia jatuh ke laut macam tu. Alright. Itu antara paling utama dilarang lah. Ada perkara lain lagi? Yang lain tu kalau ni environment lah. Environment maksud dia kalau kita dah makan minum semua, kita punya plastik apa semua tu kena buang dalam sampah. Jangan buang kat luar. Jangan betul. Laut ni kan makan. Yang paling penting ialah kebersihan, disiplin kita di laut. Disiplin tu paling penting. Don't throw any rubbish. Sayangilah sungai kita. Itulah kita punya persatuan punya nak tekankan untuk anak-anak kita, generasi yang muda kan. Tapi adakah semua orang boleh bawa bot? Bukan semua orang yang boleh bawa bot. Dan lesen ke? Bot rekreasi ni kena ada lesen. Dia kena ada lesen. Dia kena ada lesen. Okey, cakap pasal lesen tu satu. Lagi satu macam kalau kita bawa kereta pun kita kena ada servis beberapa setahun sekali ke apa ke kan. Sebulan sekali sebagainya. Kalau macam bot ni leceh tak penjagaan dia? Cara penjagaan dia macam mana? Okey, penjagaan dia macam ni. Dia ada, kita boleh tengok kat depan ni, dia punya meter dia. Okey, dia ada running hours lah. Dia ada running hours. Di mana kalau misalnya kata untuk bot ni setiap 100 meter 100 jam berjalan kita kena servis lah. Tapi setiap 100 jam. 100 jam Dia kira jam. Dia kira jam. Tapi kalau ke atas, okey, contoh kita tak masuk laut lagi, tapi kita boleh start kan? Running hours. Yang ni tak boleh. Oh, tak boleh start kan? Tak boleh. Kalau nak start kena ada air. Kena ada air juga walaupun nak start. Dia bukan boleh main tiba-tiba. Yelah sebab enjin dia belakang tu. Kena ada air. Okey, ada air mana-mana tak kat sini? Boleh juga. Cukup sih. Paling dekat tasik di titik air lah. Ataupun air letak dalam tong. Boleh tak saya nak cuba duduk? Tapi logik lah Haziq, bila Haziq cakap macam tu, saya tertanya satu soalan ni. Untuk bot sebesar macam ni, dia paling okey lah untuk bergerak dekat keluasan ni macam mana? Ini laut dalam lah. Laut dalam lah. Laut dalam. Ini cara kontrol dia Ya, cara kontrol dia. Dia kena pegang macam gini? Ya. Yes. Ini dia punya gear ke? Itu dia punya throttle untuk gear. Minyak adalah? Minyak, ya. Tolak sini lah. Tolak ke depan. Zik, boleh tu? Tak apa. Tak apa. Ni masa ni boleh tolak kan? Boleh. Boleh tolak. Tolak ke depan? Tolak ke depan. Untuk jalan? Untuk jalan. Kira untuk yang macam ni dah sesuai lah untuk ke laut. Memang sesuai sangat dah. Memang sesuai. Ataupun ada yang lagi basic dari ni? Masuk macam captain? Masih ada basic lagi lah. Masih ada yang basic lagi lah. Tapi kalau ikutkan sekarang ni dia lebih kepada digital. Ya, betul. Sekarang dah banyak digital, dah banyak teknologi terkini kan. Jadi kalau sebuah bot ni, dia punya harga sewaan. Harga sewaan berapa? Sebab dia kalau nak beli mungkin dia boleh beli dia kebiasaan dia ke mana kita nak pergi. Dia sama macam teksi lebih kurang. Paling jauh boleh pergi mana ni? Contoh. KL boleh pergi paling jauh mana? KL ke? Dia ni kita ke laut kita daripada Kelang. Dia ada kita boleh je sampai ke Penang ke sampai ke mana-mana. Thailand ke Thailand? Ya ni buat masa sekarang ni tak boleh. Kalau contoh melainkan dia punya lesen boleh melepasi ke kawasan. Dia ada lesen dia lah. Okey. Untuk kapal ni bot ni biasa gerak daripada mana? Biasa bot ni bergerak daripada Port Kelang. Port Kelang. Daripada Kelang Jadi untuk anda semua yang nak tahu pasal bot ni kan, sebab kita
belajar pasal apa yang ada basic lah atas bot ni kan. Jadi kalau lah dia tak reti nak bawa bot, memang tak ada lesen. Kalau nak bawa juga, nak sewa, nak naik atas bot ni, adakah pihak Encik Azhar mungkin boleh sediakan sekali orang yang untuk membantu untuk bawa bot? Ada. Kita dalam persatuan ni kita memang ada kelas untuk belajar bawa bot dan ambil lesen sekali. Berapa lama untuk ambil lesen tu? Lesen ni apa nama ni dia ikut undang-undang MSO, undang-undang laut lah. Malaysia Shipping Ordinance, di mana dia mesti mempunyai pengalaman lebih 3 tahun, lepas tu lulus peperiksaan dia. Baru boleh kita bawa bot macam itulah. Okey, dia ada masanya bukannya terus belajar sekali dua dah boleh. Tak boleh. Berenang pun lama nak belajar. Betul. Adakah berenang adalah satu kewajipan untuk kita yang mungkin tak tahu berenang pun boleh ambil juga? Tapi apa nama ni dalam tu dia ada belajar berkenaan dengan kecemasan. Jadi kalau kita berdepan dengan laut ataupun kita berhubung dengan laut ni, takkan berenang, tak berhenti berenang tak boleh juga kan. Dia kena tahulah. Sedikit. Sebab kita tak tahu apa yang terjadi, apa yang boleh terjadi di lautan ni, sebab lautan ni luas. Betul. Kan macam perkara yang boleh berlaku. Jadi Encik Azhar sebagai orang yang berpengalaman luas dekat dalam lautan, sebab hari ni pun tajuk kita lautan, indahnya laut kan. Jadi bila Encik Azhar tengok lautan sekarang ni pun makin banyak kekotoran, macam-macam pencemaran yang berlaku dekat lautan sekarang ni, Encik Azhar. Jadi apa komen Encik Azhar sendiri? Okey, pencemaran ni pada saya lah, dia sangat merosakkan kita punya ekosistem laut kita. Jadi maknanya bila ada banyak sampah-sampah ni semua, kurangnya kita punya kalau macam orang kata nelayan ni kurang pendapatan dia lah. Sebab banyak kekotoran, jadi ikan yang mati apa dan sebagainya. Jadi pihak Encik Azhar sendiri kalau nak encourage orang untuk jangan membuang sampah daripada bot kan. Kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol orang daripada buang sampah daripada bot ni apa semua ni. Kita sediakan. Maknanya kalau misal kata dia berada di dalam bot ni, kita bagi tahu dia sebelum kita berjalan tu, kita bagi penerang. Tolong simpan sampah di dalam tong sampah, plastik yang disediakan apa semua macam itulah. Lepas tu dah buang tu kita akan bawa ke darat macam tu. Benda dah komplit. Dalam ni dah ada tong sampah, jangan buang merata-rata. Ini bukan sampah bukan. Ini dia punya kabin dia. Ini kabin dia. Turun ke bawah. Ini untuk apa ni? Turun ke bawah. Untuk kita turun ke bawah untuk peralatan ni lah. Nampak. Okey, ada besar juga kompartmen dia ni, store dia ni. Memang sebenarnya ada macam-macam jenis bot macam-macam. Dia ada bot yang boleh tidur pun ada. Yang boleh tidur pun ada. Yang boleh tidur pun ada. Jadi bagi mereka semua yang nak belajar, nak ambil lesen ataupun nak sewa bot ni, ke mana boleh kita cari? Boleh berhubung dengan persatuan kita, PBRS, Persatuan Bot Rekreasi Selangor. Di dalam Facebook kami. Di Facebook Facebook ada. pbrs@gmail.com. Ya. Persatuan Bot Rekreasi Selangor. Anda boleh pergi ke sana untuk tahu lagi mengenai bot rekreasi. Kalau anda nak menyewa ke, nak belajar ke, nak ambil lesen ke, anda boleh tanyalah Encik Azhar dengan Encik Misbah. Betul. Menarik ni sebab kita tak pernah pun dekat perkarangan Serpentas ni tiba-tiba ada bot besar. Macam budak-budak saya lari-lari tadi naik. Kejap. Saya rasa belakang tu ada banyak tempat luas lagi. Ada tempat luas? Silakan. Okey boleh. Jom. Inilah Titanic. Alright, sambil berjiwa Titanic kan? Sambil berjiwa Titanic ni saya nak kongsikan kepada penonton-penonton Borak Kopi Hitam, di mana rancangan hiburan berbentuk penyiasatan I Can See Your Voice yang mencatatkan hampir 3 juta penonton di setiap episod kini kembali untuk musim ke-5. Mereka mencari anda yang mempunyai bakat dan personaliti menarik untuk sama-sama menghantar penyertaan secara atas talian bermula 25 hingga 28 Februari ini. Syarat sangat mudah, anda perlu berusia 15 tahun ke atas dan warga negara Malaysia. Hantarkan penyertaan anda ke www.extra.com.my/I Can See Your Voice Malaysia. Mana tahu anda bakat baru yang Malaysia akan kenali. Jom, saksikan. Every night in my dream I see you. I Can See Your Voice Malaysia kembali lagi. Bro, I Can See Your Voice Malaysia is coming back, bro. Macam mana nak join? Uji bakat akan diadakan secara online. Hantarkan video nyanyian secara akapela, tiada iringan muzik, tanpa -1. Sesi uji bakat terbuka kepada warga negara Malaysia yang berusia 15 tahun ke atas. Jangan lepaskan peluang anda. Dengar kata saya ada pasangan hos baharu, cuba teka siapa? Near, far, wherever.
Rasa ini kalau betul-betul atas laut ni bestnya. Full lama Zik. Aduh seronok kan. Jadi jangan lupa untuk kontak Persatuan Bot Rekreasi Selangor untuk anda belajar lagi mengenai bot dan mungkin nak sewa bot untuk pergi ke mana-mana. Betul. Jangan lupa untuk ke sini. Baik, jadi terima kasih kepada penonton-penonton Borak Kopitiam yang terus setia bersama dengan kami. Ya. Maaf salah silap terkasar bahasa salah tutur bicara. Terima kasih kepada semua tetamu kita yang berada di Borak Kopitiam hari ini. Jom kita dengarkan persembahan penutup hari ini daripada Caramel Band dengan lagunya Tara. Bye-bye. Start bot. Lakunan sandiwara lelaki yang aku cinta. Sudah lama ku duga dia main kayu tiga. Pandai madah berhela tika kau tiada apa. Dengan pucuk rayuannya entah apa ilmu dia. Si buaya